Okey, Assalamualaikum dan selamat malam hari ni. Sorry cikgu baru nak buat kelas hari ni. Jadi hari ni kita akan belajar tajuk 7.2 kesan fotoelektrik. Okey, apa itu kesan fotoelektrik? Jadi kesan fotoelektrik adalah uh, satu keadaan yang berlaku bila satu permukaan logam disinari alur cahaya ataupun dalam bahasa ni kita panggil foton dengan frekuensi tertentu. Jadi elektron akan terbebas atau terpancar keluar dari permukaan logam. Okey, seperti yang ditunjukkan di sini, nampak ni, ini pancaran foton kena kepada permukaan logam, jadi elektron dalam logam mendapat tenaga. Okey, elektron mana yang mendapat tenaga yang mencukupi, ia akan terlepas ataupun terpancar, terbebas dari permukaan. Okey, ini adalah kesan fotoelektrik dan yang terbebas ini kita panggil fotoelektron. Okey, seterusnya kita lihat. Ini adalah dia punya setting gambar raja. In your textbook, dalam buku teks muka surat 234, gambar rajah dia buat lain sikit. Tapi apa yang penting adalah awak kena ada satu tube vacuum. Maksudnya tube ni tak ada apa-apa gas di dalamnya. Kita ada satu plat logam yang disambung kepada terminal negatif bateri dan satu plat logam yang disambung kepada mili emitter dan juga sambungan kepada terminal positif bateri. Okey, bagi kes ini saya tunjukkan saya menggunakan alur cahaya hijau. Di sini untuk mendapatkan kesan fotoelektrik, okey, kita mesti gunakan cahaya. Cahaya tu maksudnya cahaya tampak yang ada 7 warna tu. So you can use mana-mana warna sebab dia katakan dengan frekuensi tertentu. That is the ayat dia. Betul? Okey, so saya pilih warna hijau. So apabila sinar cahaya ataupun foton hijau ini dipancarkan ke atas permukaan ni, okey, apa yang berlaku adalah kawasan ini dia akan dapat cukup tenaga. Elektron yang dapat cukup tenaga dia akan terbebas dari permukaan dan berada di ruang vakum. Kenapa ni yang hitam-hitam ni kan elektron? Kenapa elektron ni boleh pergi belah sini? Okey, sebabnya ini adalah kawasan yang disambung pada terminal positif ataupun dipanggil anod. Okey, elektron bercas negatif akan tertarik ke anod. Okey, jadi kalau ikut sini pengaliran arus, kalau ikut dia terhenti tapi disebabkan adanya elektron-elektron yang terbebas yang tertarik ke anod, iaitu pergerakan fotoelektron dari katod ke anod akan menghasilkan arus. Arus ni tak banyak sebab tu you ukur dengan menggunakan mili emitter. Tapi ada. Jadi litar ini adalah satu litar yang lengkap. Okey, dalam ni dia adalah vacuum. Kalau you tengok you punya textbook dia terang. Okey, so you boleh salin gambar aja textbook dan you tulis penerangan dia. Faham? Okey, seterusnya dalam textbook kita ada muka surat 235 dia menceritakan mengenai rumus iaitu rumus tenaga iaitu rumus foton E sama dengan HF dan lagi satu dia ada rumus adalah lambda sama dengan H per P. Okay, H itu adalah pemalar Planck. Okay, so you ingat rumus yang sebelum ini iaitu yang di bawah cerita kuantum tenaga. Okey, dan kita ada aktiviti di muka surat tersebut iaitu aktiviti 7.5. Kalau ikut patutnya kita bolehlah buat eksperimen 7.5 ini tetapi atas kekangan yang tertentu. Okey, jadi nanti cikgu akan hantar video dan juga gambar result dia and then awak boleh ambil result itu, buat pengiraan and you draw awak punya sendiri voltan pengaktifan. Okey, so kita pergi pada bahagian seterusnya di sini. Ini adalah rentetan daripada eksperimen, aktiviti 7.5 tersebut. Di mana dalam 7.5 kedua-dua rajah ni ada. Cuma dia cerita panjang cerita dia. Tapi apa yang cikgu buat? Rajah ini cikgu asingkan. Ini adalah graf
I melawan V. Paksi Y-nya adalah I, paksi X-nya adalah V. So, I melawan V dengan nilai sifar di hujung ini. Saya akan perolehi satu garis lurus yang memotong paksi V. Okey, ini pintasan V yang saya buat warna biru ni. Di sinilah awak punya voltan pengaktifan iaitu VA. Dan voltan pengaktifan ini dia akan berubah nilai, okey, mengikut dia punya, ini adalah mengikut foton satu-satu warna. Okey, bila you nak gabung semua warna itu, contoh dalam 7.5 dia kata warna merah, lepas tu warna oranye, warna hijau dan warna biru kot dia bagi. Okey, warna biru. So nanti bila saya bagi nilai voltan pengaktifan, then you boleh tukar. Okey, tukar ke bentuk graf ini iaitu graf VA melawan 1/lambda. Iaitu voltan pengaktifan melawan songsangan bagi panjang gelombang. Okey, ini adalah gabungan. Yang ni pula adalah satu-satu cahaya dengan frekuensi tertentu. So you dapat VA. VA setiap cahaya dia berbeza nah. Alright, untuk V melawan I, VA melawan I/lambda, di sini adakah ditulis nilai sifar? Tak ada nah, sebab kita kena faham. Julat cahaya tampak berada di antara 400 nanometer ke 750 nanometer. So dia tak akan sentuhlah paksi ni. Okey? Alright, so daripada graf kita tahu kita akan perolehi nilai kecurunan yang dah siap diberi iaitu HC/E. Jadi dengan menggunakan kecurunan HC/E, maka kalau saya nak tahu rumus pemala Planck, saya pindahkan E, maka inilah yang berlaku. Nampak ni? Okey. So, ini adalah bagi aktiviti 7.5. Okey, kesan fotoelektrik ni sebenarnya ini adalah perkara yang kita perlukan untuk menghasilkan kesan fotoelektrik ataupun nak menghasilkan fotoelektron. Jadi kesan fotoelektrik berlaku apabila cahaya menyinari permukaan suatu logam. Okey, yang kedua, elektron dalam logam akan menyerap tenaga dari cahaya tersebut yang awak pancarkan ke atas dia, dan elektron yang cukup tenaga dia akan terlepas dari permukaan logam dan dikenali sebagai fotoelektron. Okey, di sini kita ada dua teori, okey, yang cuba menjelaskan. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik ini kita faham bahawa gelombang cahaya merupakan spektrum yang mempunyai tenaga selanjar. Okey, teori klasik memang kata cahaya itu dalam bentuk gelombang yang selanjar. Okey, jadi maksudnya kalau dia selanjar, maka kesan fotoelektron seharusnya, sepatutnya boleh berlaku pada sebarang frekuensi. Kan tenaga selanjar tu adalah tenaga berterusan kan, dia tak ada selang di antara satu cahaya ke satu cahaya. Dia berterusan je, dia perlahan-lahan berubah warna. Okey, jadi sepatutnya kesan fotoelektron ni boleh berlaku pada sebarang frekuensi. Daripada 400 nanometer kepada 750 itu. Jadi ini bermaksud cahaya yang terang mempunyai tenaga yang tinggi dan boleh mengeluarkan elektron dengan cepat. Dipancarkan sahaja tenaga yang terang itu, cahaya yang terang itu ke atas permukaan logam, maka elektronnya dikeluarkan dengan lebih cepat, lebih pantas. Okey, dan sebaliknya, jika cahaya yang malap, kita memerlukan masa yang lebih panjang untuk membolehkan elektron menyerap tenaga bagi membebaskan elektron itu daripada permukaan itulah. Okey. Tetapi dalam teori fizik moden, kita ada eksperimen yang dijalankan dan eksperimen ini mengkaji kesan fotoelektrik yang menunjukkan bahawa pemancaran fotoelektron hanya berlaku pada frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang, cahaya yang melebihi suatu nilai tertentu. Maksudnya frekuensi yang lebih daripada yang diperlukan. Okey, so maka kesan fotoelektrik akan dapat dilihat. Maksudnya di sini fotoelektron dipancarkan serta-merta pada frekuensi cahaya tersebut walaupun keamatan cahayanya adalah rendah. Keamatan cahaya tu intensiti ataupun kecerahan dia lah, dia tak terang pun. Okey. Dan di sini kita wujud perkataan frekuensi ambang iaitu F0
ialah frekuensi minimum yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada satu jenis logam. Right? Okay, sekarang kita nak tengok apakah ciri-ciri kesan fotoelektrik. Yang pertama, semakin tinggi frekuensi foton cahaya, semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron. Maksudnya, di frekuensi tinggi, tenaga kinetik foton pun tinggi. Okey? Maksudnya elektron itu dapat dibebaskan lebih cepat daripada permukaan logam. Okey, yang kedua, frekuensi minimum yang dapat mengeluarkan elektron dikenali sebagai frekuensi ambang. Okey, this one dia minimum yang paling rendah lah yang diperlukan untuk dia terbebas sebagai fotoelektron. Lepas tu tenaga kinetik yang ketiga. Tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung pada keamatan cahaya. Ini highlight. Maksudnya kalau keamatan cahaya bertambah, tenaga fotoelektron pun tak ada maksud apa-apa. Okey, dia tidak mempengaruhi. Dan yang keempat, fotoelektron dipancar serta-merta apabila logam disinar cahaya. Okey, pengeluaran elektron secara serta-merta. Okey, yang ni adalah pengeluaran elektron dari permukaan pancaran termion yang awak belajar dalam tajuk elektronik. You ada pancaran termion kan? Pancaran termion kita gunakan mentol. Okay, untuk memanaskan logam ini membolehkan elektron dalam logam mendapat tenaga yang cukup untuk dia terbebas. But this one is yang belah ni, ini adalah fotoelektrik. This one yang kita buat dalam tajuk elektronik yang klasik. Okay, boleh ni? Alright, so lepas ni saya nak awak teruskan dengan latihan formatif 7.2. So tolong jawab 7.2, nanti kita boleh bincang. Okay, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan.